A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian kita, iaitu persiapan menghadapi kematian. Dan kita rasanya sampai azab kubur kan, azab kubur. Kita masuk fasa alam barzakh. Dia kata Umar bin Abdul Aziz, manusia ni akan terus hidup dan tidak akan mati. Manusia akan terus hidup dan tidak akan mati. Tetapi yang berlaku ialah hanya proses perpindahan. Proses perpindahan. Alam manusia ni ada 4 peringkat. Pertama, alam rahim, dalam perut ibu, yang itu tempohnya 9 bulan. Yang kedua, alam dunia, bila manusia keluar daripada perut ibu, dan tempohnya, kata Nabi SAW, umur umatku antara 60 hingga 70. Jadi peringkat yang kedua, alam dunia, tempohnya ialah antara 60 hingga 70. Jadi yang lebih 70 tu bonus. Kemudian alam berpindah ke alam yang ketiga, bukan mati, berpindah ke alam yang ketiga, iaitu alam barzakh. Dan alam barzakh ni tempohnya berapa lama? Sampai kiamat. Bila berlaku kiamat kita tak tahu. Jadi kalau berlaku kiamat 2000 tahun lagi, maknanya alam barzakh kita kalau mati malam ni 2000 tahun lah. Kemudian berpindah lagi setelah dibangkitkan daripada kubur, alam yang keempat, iaitu alam akhirat. Yang tu tidak ada tempoh, selama-lamanya. Jadi tempoh pertama 9 bulan, tempoh kedua 60 hingga 70 tahun, tempoh ketiga lebih lama daripada alam dunia. Dan alam yang keempat, alam akhirat, kekal selama-lamanya. Alam roh, alam roh. Orang ada sebut alam roh itu. Tak, dia tak panggil alam roh, dia panggil roh. Allah kata, yas'alunaka 'anir roh, mereka bertanya engkau Muhammad tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katalah, urusan roh itu adalah urusan Tuhanku, aku tak tahu. Roh ni ialah, bila roh berada bersama jasad manusia, dia panggil manusia. Dan bila roh keluar daripada badan manusia, dia panggil mayat ataupun jenazah. Jadi bila roh keluar daripada badan kita, orang tak panggil dia nama kita. Orang panggil, bawa mayat tu, angkat jenazah tu, nama dia tak ada dah. Jadi sebab itulah bila ditanya kepada ulama,
berapa banyak kita nak bersedia untuk kehidupan akhirat? Berapa banyak kita nak bersedia untuk kehidupan akhirat? Jawapannya ialah selama mana kita nak hidup di akhirat. Kita bersiap untuk dunia berapa banyak? Berapa banyak kita buat persiapan untuk kehidupan dunia yang sekitar 60-70 tahun? Berapa puluh ribu? Berapa ratus ribu? Berapa juta? Kak Syafni ada berapa juta? Dia manusia. Dia tahu dia tak akan hidup lama. Tapi kadang-kadang persiapan dia lebih daripada baki umur dia. Kan? Tapi bila persiapan untuk akhirat, dia tahu nak hidup lama tapi tak pernah cukup. Kan? Jadi kalau sepatutnya kamu bersedia untuk dunia sekadar kamu nak hidup di dunia. Maka begitu juga kamu bersedia untuk akhirat sekadar kamu nak hidup di akhirat berapa lama? Selama-lama. Maka untuk hidup selama-lama bekalannya mestilah jauh lebih banyak. Yang 70 tahun pun kamu bersedia untuk macam ni, maka untuk selama-lama kena berlipat kali ganda. Kan? Okey. Jadi setelah pelajaran yang lepas, kita bincang bagaimana manusia yang dah mati, kemudian dimandi, dikafankan, kemudian disolat, kemudian dibawa ke kubur. Kemudian bila dimasukkan dalam kubur, dikebumikan, dikambus, datanglah dua malaikat. Okey, itu kita dah sebutkan. Dah sebut ke dah lupa? Dua-dua. Dah sebut dan dah lupa. Okey. Berkenaan dengan azab kubur dalam satu hadis. Sebab ada orang yang tak beriman dengan azab kubur. Ada. Orang Islam lah, orang kafir tak payah cakap lah. Jadi siapa yang tak beriman ataupun tak percaya kepada azab kubur, dia telah kafir. Sebab dia kata yang tak beriman alasannya dia kata tak ada dalil dalam Al-Quran. Sebenarnya ada pun. Dan dalil daripada hadis Nabi lagi banyak. Jadi kita akan sebut dalil-dalil daripada Quran dan hadis tentang adanya azab kubur. Azab kubur dan nikmatnya. Yalah. Salah satu, kalau orang tu tidak diazab dalam kubur, dia diberi nikmat. Kalau tak diberi nikmat, dia akan diazab. Salah satu sahaja. Ada ulama mengatakan yang dalam kubur ni ada 3 golongan. Pertama, yang sentiasa diazab 24 jam sampai hari dibangkitkan, 24 jam. Siapa ni? Orang kafir dan orang munafik. Ini azab tanpa henti. Walaupun malam Jumaat. Ada hadis mengatakan malam Jumaat diringankan. Tak ada. Itu tak sahih. Ataupun bulan puasa. Sama. Golongan kedua, golongan orang yang beriman. Ia akan mendapat nikmat dalam kubur sepanjang masa 24 jam. Dan golongan ketiga, golongan orang Islam tapi banyak melakukan maksiat. Hari ini ada pendapat ulama mengatakan mereka sekejap diazab, sekejap dapat nikmat. Bergantung pada iman dan dosa dia. Ustaz, ini berkaitan dengan taman-taman syurga dan lubang neraka. Ya. Okey. Jadi dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, daripada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahadakum iza mata urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashi
In kana min ahli jannah fa min ahli jannah wa in kana min ahli nar wa min ahli nar. Wa yuqal hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Maksudnya, kata Nabi SAW, sesungguhnya seseorang kamu apabila mati, maka dibentangkan kepadanya tempatnya ataupun ditunjukkan kepadanya tempatnya pagi dan petang. Kalau dia ahli syurga, ditunjuk tempatnya dalam syurga pagi dan petang. Kalau dia ahli neraka, ditunjukkan tempatnya dalam neraka pagi dan petang. Ya, dalam kubur. Kemudian dikata padanya, inilah tempat kamu. Inilah tempat kamu. Sampai bila ditunjuk? Sampai ditiup sangkakala yang kedua dan dibangkit daripada kubur. Kenapa ditunjukkan? Apa faedah? Kalau orang kafir, orang munafik, dia lagi terseksa sebab melihat benda yang dia akan masuk dan dia nampak dah apa bentuk rupa yang dia akan masuk tu. Macam nak masuk penjara tapi dah nampak bayangan bentuk penjaranya, sempitnya, gelapnya. Lagi satu penyaksaan. Okey, ini hadis menunjukkan apa ni? Adanya azab kubur. Hadis sahih. Okey, ada tak ayat Quran yang menunjukkan ada azab kubur? Ada. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam surah Al-Waqiah, cuba buka. Surah Al-Waqiah ayat 88 hingga 95. Lapan puluh lapan. Lapan puluh lapan. Surah Al-Waqiah. Jumpa. Okey. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma in kana minal muqarrabin. Adapun sekiranya dia adalah daripada orang muqarrabin. Apa makna muqarrabin? Orang yang dekat. Muqarrabin daripada qarib. Qarib tu dah jadi bahasa Melayu. Sahabat qarib. Sahabat yang dekat. Jadi Allah kata ada pun orang yang daripada golongan muqarrabin, farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Maka orang ni akan dapat apa? Rauhun. Rauhun, kerehatan, ketenangan. Raihan, rahmat, kesegaran. Wa jannatun na'im, dan surga yang penuh nikmat. 3. Dan rauhun, tenang. Tenang, rehat. Di mana? Dalam hati. Raihan, kenyamanan, kesegaran luar. Ada orang dalam hati tenang tapi cuaca panas kan. Ada orang cuaca nyaman tapi dalam hati panas. Allah nak bagi tu surga ni dalam dan luar. Kemudian tempat pula wa jannatun na'im. Okey. Tu golongan pertama. Golongan kedua, wa amma in kana min ashabi al-yamin. Golongan kedua, adapun sekiranya dia adalah daripada golongan yamin, kanan. Golongan kanan. Fasalamun laka min ashabil yamin. Maka sejahteralah bagi engkau
daripada golongan kanan. Sama ada ucapan salam daripada golongan kanan ataupun dikatakan kepada golongan kanan, selamat sejahteralah kamu. Bila ni? Kalau golongan muqarrabin dapat apa? Rauhun, raihan, jannatun na'im. Kalau golongan kanan dapat apa? Dapat apa? Salamun. Bila ni? Tak, kata Ibnu Katsir, satu golongan lagi. Kita ambil satu golongan lagi. Wa amma in kana minal mukazzibin ad-dallin. Dan adapun daripada sekiranya dia adalah orang yang mendusta dan sesat, maka fanuzulun min hamim. Apa dia? Dituangkan kepadanya daripada hamim, air panas yang mendidih, wa tasliyatu jahim, dan dimasuk ke dalam neraka jahim. Inna haza lahu haqqul yaqin. Ini adalah haqqul yaqin. Apa benda haqqul yaqin? Dia ilmu ni ada berapa tahap? Ilmu ada berapa tahap? Ada berapa? Tiga. Pertama apa dia? Ini lelaki. Satu lagi. Tak, yang pertama ilmu yaqin. Ilmu. Ilmu yaqin ni mana? Kita dengar ilmu lah, maklumat daripada orang yang kita yakin, tapi tak nampak dan tak rasa, sekadar ilmu, maklumat. Yang lebih tinggi sikit ainul yaqin, iaitu nampak. Yang lagi tinggi haqqul yaqin. Ya, haqqul yaqin ni makna rasa, bukan setakat nampak tapi rasa. Okey, kata Ibnu Katsir, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dia kata ketiga-tiga ni adalah ketika saat nak mati. Ketika saat innal ihtidar, ketika saat nak mati, bukan di akhirat. Pendapat siapa ni? Imam Ibnu Katsir. Jadi kalau ikut pendapat Ibnu Katsir, ayat ini juga sebagai bukti ada azab kubur. Start mati tu ataupun start nyawa nak keluar, dah ada azab dah. Berapa golongan ni? Jadi saat kematian ada 3 jenis manusia. Pertama, tak ikut ayat ni, muqarrabin. Yang kedua, ashabul yamin. Yang ketiga, mukazzibin. 3 kan? Tapi balasan ada 2 je, syurga dan neraka. Macam mana manusia ada 3? Yang 2 ni, muqarrabin dengan ashabul yamin, dua-duanya ahli syurga. Al-mukazzibin ad-dhalin, ahli neraka. Jadi sebenarnya 2. Cuma apa beza muqarrabin dengan ashabul yamin? Apa beza? Kalau kita nak jadi golongan mana ni? Idris nak jadi mana? Jadi muqarrabin ke ashabul yamin ke mukazzibin? Muqarrabin. Apa maksud muqarrabin? Apa beza dengan ashabul yamin? Yalah, apa beza? Ustaz, saya tak tahulah beza. Yang penting saya nak masuk syurga je. Mana boleh macam tu? Kita kalau dunia, kita nak yang terbaik kan? Maka di akhirat besok kena adalah cita-cita yang terbaik. Sebab tu Nabi kata, Iza sa'alullah, bila kamu minta pada Allah, fas'aluhu firdaus al-a'la. Bila minta pada Allah, jangan minta surga paling rendah, minta surga paling tinggi lah. Sebab kalau minta rendah, tiba-tiba yang rendah tak dapat. Dapat apa?
neraka lah. Tapi kalau minta Firdaus A'la tak dapat, dapat lagi yang rendah. Okey. Jadi muqarrabin beza dengan ashabul yamin ialah muqarrabin orang yang buat yang wajib. Buat yang sunat. Tinggal yang haram. Tinggal yang makruh. Ini muqarrabin. Buat yang wajib dan sunat. Solat fardu dia buat, solat sunat dia buat, puasa fardu dia buat, puasa sunat yang buat, zakat wajib dia buat, sedekah sunat dia buat. Dan dia tinggal, bukan setakat tinggal benda haram, tapi tinggal benda makruh. Itu pahala paling tinggi. Ashabul yamin dia buat yang wajib, tapi sunat kadang-kadang buat, kadang-kadang tak. Dan dia tinggal yang haram, tapi benda makruh dia langgar je, rendah sikit kedudukannya. Okey. Jadi kalau cita-cita kita kat dunia yang sementara pun tinggi, nak jadi terbaik, maka cita-cita di akhirat yang kekal abadi sepatut lagi tinggilah. Okey. Apa lagi dalil ada azab kubur? Cuba buka surah Ghafir ayat 46. Surah Ghafir ayat 46. Dia satu lagi nama dia surah Mukmin. Dia ada dua nama. Ayat 46. Muka surat 472. Okey. Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitanir rajim. An-naru An-naru api neraka yu'raduna. Mereka tu dalam konteks ayat ialah Firaun dan pengikut dia. Mereka dibentang, ditunjuk kepada ke atas neraka bila ni? Ghuduwan wa asyiya, pagi dan petang. Bila tu? Dalam kubur. Mana tahu? Tengok ayat selepas tu. Wa yauma taqumus saah, manakala bila hari berlakunya kiamat, maknanya sebelum tu apa dia? Sebelum tu azab kubur lah. Makna Firaun dengan pengikut dia pagi dan petang. Ada pendapat mengatakan ditunjuk api neraka. Ada pendapat mengatakan memang mereka dimasukkan ke dalam neraka, dalam kubur lagi. Pagi dan petang. Kemudian di akhirat pula dikata pada ada khilu, dikata pada para malaikat, masukkan ala Firaun, pengikut Firaun dan pengikut dia, asyaddal azab, azab yang lagi teruk. Bila? Di akhirat. Maknanya azab kubur tu dah teruk, tapi azab di akhirat lagi teruk. Itulah kesudahan Firaun dengan kerajaan yang besar, yang kuat, sombong. Kat dunia Allah dah azab dia, iaitu lemas di laut, dan bila mati terus diseksa dalam kubur. Kemudian di neraka azabnya lagi pedih. Jadi bodoh manusia kan, seronok sekejap, kemudian celaka selama-lamanya.
Okey. Jadi kata Ibnu Katsir, roh Firaun dan pengikut dia dibentang di atas api neraka ketika dalam kubur pagi dan petang. Sampai bila ni? Firaun dengan pengikut dia bila dia mati dan masuk kubur? Berapa lama dah? Sejak zaman Nabi Musa lah. Jadi sejak itu sampai sekarang dan sampai Selama-lamanya. bukan. Ini yang dalam kubur ni. Sampai kiamat. Bukan sampai kiamat. Sampai hari dibangkitkan. Ada dua tu. Sangkakala ditiup kali pertama kiamat. Kemudian lepas tu ditiup kali kedua bangkit semula daripada kubur. Berapa tempoh tu? Tiupan pertama kiamat dan tiupan kedua dibangkitkan daripada kubur. Berapa tempoh? Ada menyebut 40 tahun. 40 tahun. Jadi Firaun dengan pengikut dia sejak dia mati sampai sekarang, sampai kiamat, sampai hari dibangkitkan, dibakar dalam kubur. Kemudian di akhirat dimasuk dalam azab yang lagi pedih dan kekal abadi. Sebab itulah Nabi kita SAW sendiri, walaupun Nabi tak mungkin diazab dalam kubur, tapi Nabi orang yang paling banyak baca doa minta berlindung daripada azab kubur. Walaupun Nabi pasti selamat daripada azab kubur. Kenapa? Kenapa Nabi paling banyak, paling kerap? Yalah, Nabi sepatut sekali-sekala pun okey kan? Sekali seminggu ke? Sebab Nabi memang dia selamat daripada azab kubur. Nabi ni masa nak mati, Allah dah tunjuk tempatnya di syurga. Jadi azab kubur pasti tak ada. Tapi kenapa Nabi paling kerap baca doa minta berlindung daripada azab kubur? Yang kita pula tak ada jaminan. Tapi taklah sekerap mana baca. Tahu tak Nabi baca berapa kali satu hari? Apa dia? Pertama, Nabi baca setiap kali hujung salat fardu 5 kali. Kan 5 kali. Apa doa tu yang Nabi baca di hujung solat fardu? Kuat sikit. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masih dajjal. Itu setiap kali hujung salat, selepas tahiyat akhir dan sebelum salam Nabi baca. Dan sahabat-sahabat salafus salih sentiasa mengajak anak-anak mereka baca doa ni. Sebab apa? Sebab mereka tahu kalau anak-anak mereka diazab dalam kubur, dia tak boleh buat apa dah. Menjerit sekuat mana pun, tak ada siapa dengar pun. Jadi macam mana cara nak bantu anak dia supaya selamat daripada azab kubur? Salah satunya cara ajar anak baca doa ni. Kita hujan pun kita cari pelindung. Betul kan? Walaupun hujan bukan panas pun, bukan luka pun. Tapi berapa ramai yang elak hujan pakai payung, pakai baju hujan. Yang naik motor pun berhenti tengah jalan. Padahal hujan je. Hujan pun takut berhenti pakai baju hujan. Ini api neraka. Kenapa tak boleh hafal doa untuk berlindung daripada api neraka? Okey, 5 kali. Lagi bila Nabi baca? Pagi dan petang. Dalam zikir pagi petang ada doa minta berlindung daripada azab kubur. Okey, cuba baca doa tu.
Continue. Start. Tak, saya yang bertanya. Ha? Cuba baca doa zikir pagi petang yang ada doa minta berlindung daripada azab kubur. Sama ada dia tak baca ataupun dia baca dia tak perasan pun. Ha? Apa dia? Permulaannya apa? Dah selepas apa ni? Selepas Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lepas tu Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min azabil qabri la ilaha illa anta. Berapa kali? Hari ini 3 kali. 3 kali pagi, 3 kali petang. Berapa? 6. Dalam solat fardu tadi 5. 11 kali. Ini Nabi tak pernah tinggal. Nabi tak pernah tinggal. Dan ada satu lagi Nabi selalu baca juga. Ini boleh baca bila-bila masa. Yang mana tu? Yang sama lah tu. Asbahna wa asbal mulk lillah. Tak ada satu lagi. Nabi selalu juga baca yang ni. Hari ni tidak terikat dengan waktu. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an arudda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Rawahul Bukhari. Saya ulang. Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Jubni apa mana? Bakhil lah. Jubni penakut. Aku berlindung pada engkau daripada sifat penakut, pengecut. Tidur malam nak bangun kencing pun takut. Wa a'udzubika an arudda ila arzalil umur. Dan aku minta berlindung pada engkau daripada aku dikembalikan sampai nyanyok. Tua okey, tapi tua yang nyanyok. Kan? Dia pun susah dan menyusahkan orang. Kemudian yang ketiga, wa a'udzubika min fitnatid dunya. Aku berlindung dengan engkau daripada fitnah dunia. Apa dia fitnah dunia? Tak, fitnah dunia apa saja yang melalaikan kita daripada melaksanakan perintah Allah. Itulah fitnah. Kadang-kadang solat lambat, itu fitnah dunia lah. Kadang-kadang tak solat sunat sebab sibuk urusan dunia, itu fitnah dunia. Kadang-kadang hari itu tak sempat nak baca Quran, tak sempat nak tadabbur. Sebab apa? Fitnah dunia. Ha? Nak tunggu berdosa baru tak nak buat. Okey, macam ni. Jawapan dia, dosa ke tak? Kita kalau ada peluang untuk dapat duit banyak dan lebih selamat hidup kat dunia, tapi kita tak buat, berdosa ke bodoh? Lebih kurang lah bodoh. Kita tak tahu amalan kita dah cukup ke belum, kan? Tiba-tiba tanya berdosa ke tak?
Jangan tanya berdosa. Yang aku dah ada cukup ke belum? Yang dah ada tu diterima ke belum? Kalau tak ada jaminan, tak yakin, tambah lagi lah. Tambah lagi. Okey. Untuk doa sembahyang mayat pun ada minta jauhkan azab kubur dan Tapi itu untuk siapa tu? Si mati. Jangan asyik baca untuk si mati je, kita pula tak selamat. No? saya dengar satu ceramah Ustaz, dia kata bila kita mati, roh dengan jasad kita berpisah. Ya. Okey. Dan bila hari kiamat nanti, bila kita dimatikan, roh kita dengan jasad kita bertemu cantum balik. Di masa di dalam kubur pun kerana ada seksa ni, adakah roh dan jasad ni bercampur sekali pula? Kita dah belajar ke belum? Dah belajar ke belum? Tak soalan Angka Mus. Kita dah belajar ke belum? Dah belajar dah. Bila kita mati, roh keluar. Bila keluar, berpisahlah. Dia selagi tak berpisah, dia tak panggil mati. Bila roh keluar dan berpisah, dia panggil matilah. Okey, lepas mati, roh ke mana? Pergi ke langit. Roh orang beriman dibungkus dalam kafan yang wangi daripada surga. Kemudian dibawa ke langit. Dan para malaikat di langit mengalu-alukan dengan bau wangi. Dia kata, roh siapa ni? Roh orang beriman. Dia buka pintu langit pertama, kemudian sampailah langit ketujuh, kemudian dicatat di Illiyin. Kemudian roh itu dihantar balik masuk dalam kubur, masuk dalam jasad. Ini satu pendapat. Bila masuk dalam jasad ni, bila ni? Sebelum jasad tu dimandi, dikafan, disolat. Mana dah selesai semua, jasad tu masuk kubur, roh pun datang masuk dalam jasad kembali. Kemudian bila dikambus, semua orang dah balik, malaikat datang bangunkan mayat tu untuk disoal. Jadi soal jawab dalam keadaan duduk, bukan dalam keadaan baring. Ditanya 3 soalan kan. Sebab tu ulama beza pendapat. Bila boleh jawab soalan, kubur tu akan luas, seluas mata memandang. Kemudian dihampar dengan permaidani daripada surga. Kemudian ditunjukkan tempatnya di surga. Kemudian diberi makanan daripada surga. Okey. Jadi ulama kata dia rasa nikmat tu adakah roh sahaja ataupun roh dengan jasad. Ulama beza pendapat. Ada kata roh dengan jasad. Yang kena seksa pun sama. Yang kena pukul, adakah roh dia saja ataupun dengan jasad. Ada ulama kata roh dengan jasad. Ada kata roh sahaja. Sebab ada satu hadis yang sahih. Roh orang beriman bila keluar daripada badan, dia ke mana? Dia naik ke langit, kemudian terus ke syurga. Dalam hadis sahih, dalam syurga dia berbentuk burung. Dan burung tu akan terbang dalam syurga, makan buah-buahan dalam syurga. Sampailah hari kiamat, roh tu keluar balik masuk dalam jasad. Bila jasadnya dibangkitkan daripada kubur. Okay? Jadi ulama beza pendapat lah. Tapi tak penting kan. Yang penting apa dah? Kita sedia. Kita mati dalam keadaan beriman ataupun tidak. Okey. Dalam satu hadis yang lain, sabda Nabi SAW, Al-abdu, kata Nabi SAW, Al-abdu seorang hamba, iza wudi'a fi qabrihi, apabila diletak dalam kuburnya. Kemudian wazahaba ashabuhu, kawan-kawan dia, keluarga dia semua beredar balik. Hatta innahu la yasma'a qur'ani alihim. Roh mayat dalam kubur mendengar bunyi selipar kasut, keluarga dia dah balik. Dia dengar tu hadis sahih. Daripada sinilah ulama beza pendapat. Roh dalam kubur tahu tak apa yang berlaku kat dunia? Ada pendapat kata tak tahu sebab tak ada dalil. Apatah lagi yang sedang dapat dalam nikmat.
Dia tak nak fikir dah pasal urusan seronok dengan nikmat. Ada pendapat mengatakan orang yang dalam kubur tu, dia dengar apa berlaku kat dunia, dia tahu perkembangan keluarganya. Dalilnya apa ni? Nabi kata roh tu dengar bunyi apa tadi? Selipar keluarga dia yang balik dan beredar. Okey. Kemudian setelah didengar, atahu malakani, datang dua malaikat. Maka dua malaikat membangunkannya lalu berkata padanya. Banyak hadis tentang dua malaikat akan bertanya satu soalan. Tapi sebenarnya 3 soalan lah. Soalan apa? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Yang kedua, ma dinuka, apa agama kamu? Yang ketiga, siapa lelaki ni? Tapi banyak hadis yang sebut soalan satu je, iaitu tentang Rasulullah. Ma kunta taku fi hazar rajul ni. Kamu kenal tak lelaki ni? Ditanya pada mayat dalam kubur. Jadi kalau kita tak pernah jumpa Nabi, macam mana nak jawab? Macam mana kita nak jawab kita kenal? Yarhamkallah. Kita akan jawab berdasarkan, kalau kehidupan kita, amalan kita jauh daripada amalan Nabi, tak sama, kita tak boleh jawab. Aku tak tahulah. Dengar-dengar orang kata dia tu macam Nabi Muhammad. Bila amalan dia tak sama dengan Nabi, dia tak boleh jawab. Sebab itulah penting pastikan amalan kita sama dengan Nabi, bukan sama dengan orang ramai. Jangan ikut orang ramai. Allah sebut dalam Quran, kalau kamu ikut orang ramai akan menyesatkan kamu. Okey, kemudian bila dia jawab, lelaki itu asyhadu annahu Abdullah wa Rasuluh. Lelaki itu aku bersaksi bahawa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka dia kata padanya, pada mayat yang boleh jawab ni, unsur ila maq'adika minan nar qad abdalaka Allahu bihi maq'ada minal jannah. Tengok tempat kamu dalam neraka tu. Dia boleh jawab tadi kan? Aku bersaksi dia adalah Rasulullah dan hamba Allah. Maka dia tunjuk tempatnya dalam neraka. Dan tempat kamu dalam neraka telah ditukar ke tempat kamu dalam surga. Faham? Makna apa tu? Setiap orang ada 2 tempat. Setiap orang mesti ada 2 tempat. Bukan kiri kanan. Surga dan neraka. Kalau dia beriman, dia ke surga lah. Kalau dia kufur, dia ke neraka. Tak, yang Ashabul A'raf dalam surah Al-A'raf, dia ulama beza pendapat. Ada kata itu tempat para malaikat duduk. Ada pendapat mengatakan orang yang amalannya sama banyak, maka dia transit dulu kat situ. Kemudian terserah pada Allah. Kalau Allah nak masuk neraka, masuklah. Tapi akhirnya dia akan keluarlah. Kalau Allah nak masukkan syurga, masuk syurga. So ada lagi pimpin ada lah kan? Ada nak yang tu ke? Nak yang tu? Tanya. Tanya. Okey. Boleh faham tak? Sebab tu dalam surah Al-Mu'minun Allah kata, orang yang sifat solatnya khusyuk, tidak lara, tidak buang masa, jaga kemaluan dia, jaga nafsu, keluarkan zakat, mereka ni Allah kata humul warisun, mereka ni akan jadi pewaris. Pewaris. Apa makna pewaris? Tak, kalau kita mewarisi harta bapa kita, harta tu siapa punya asalnya? Bapa. Kita hanya mewaris, bukan usaha kita. Jadi Allah kata dalam surah Al-Mu'minun, orang beriman akan mewarisi syurga. Syurga siapa diwarisi? Tak. Kan jadi setiap orang ada 2.
satu tempat di Surga surga, satu tempat di neraka. Okey. Kalau orang ni kafir, dia akan masuk apa? Tempatnya di surga akan diwarisi oleh orang beriman. Jadi orang beriman akan dapat berapa? Dua lah. Satu syurga dia. Yang kedua, dia akan warisi syurga orang yang masuk neraka tu. Itu masuk al-warisun. Okey? Jadi Nabi kata, bila dia dapat jawab itu adalah Nabi Muhammad, maka dia kata padanya, tengok tempat kamu dah ada neraka. Itu. Inilah tempat kamu, tapi sebab kamu beriman, masuk syurga. Kenapa Allah, dia ahli syurga, tapi kenapa tunjuk tempatnya di neraka? supaya dia syukur. Ha? Allah nak hamba ni semakin bersyukur. Macam mana supaya dia lagi bersyukur? Bila dia nampak tempat neraka, dia lagi, ya Allah, selamat, nasib baik aku tak masuk. Kan? Sebab dia nampak dah ni. Nampak dengan panas, dengan api, tiba-tiba Allah kata, aku tukar tempat kamu ke syurga. Lagi dia akan bersyukur. Dan yang tak boleh jawab pula, Allah tunjuk tempatnya Syurga. di syurga. Kemudian Allah kata, sebab kamu tak beriman, kamu masuk neraka. Dia ahli neraka, tapi kenapa dia tunjuk tempatnya dalam syurga? Supaya apa? Ha? Supaya dia rasa lagi terseksa. Ya Allah, seronoknya dapat syurga, ruginya tak dapat masuk. Terlambat dah start kan? Ha? Masa tu dah terlambat. Dah terlambat dah. Sebab tu benda-benda macam ni Allah cerita awal, Nabi cerita awal, dan sebab tu kita kena belajar. Kan? Kalau kita tak belajar, kita tak tahu ni. Belajar dan sedia. Belajar Ya. dan amal. Dia belajar tak mestinya faham, dan faham tak mestinya amal. Sebab tu kata Syekh Saleh Utsaimin, benda yang paling asas untuk kita belajar dan dapat beramal, apa dia? Paling asas sekali. Kalau tak ada benda ni, kita belajar lama mana pun, ilmu tak lekat. Belajar, faham, amal, fungsi. Tak. Okey. Dia kata yang paling penting ialah bekas. Bekas kita nak letak ilmu tu mesti bersih. Mesti apa? Bersih. 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 Apa dia? Hati. Hati. Ikhlas. Hati. Kata ikhlas nombor 2. Kalau dia ikhlas, hati dia kotor, penuh dengan dosa, tak masuk ilmu, tak lekat. Dia nak bersih hati. Bersih daripada apa? Daripada Daripada syirik, daripada riak, daripada sombong, daripada cinta dunia. Semua dosa dia kena bertaubat bagi bersih. Tak boleh. Kenapa nak cinta dunia? Dunia kan kita nak tinggal. Macam kita sekarang, takkan tak cinta kan? Tak, kenapa nak cinta benda yang kita nak tinggal? Cintalah benda yang kita akan pergi. Tak, bukan tak boleh, tak cerdik lah, tak cerdik. Kita nak cinta benda yang kita nak tinggalkan. Cerdik ke tak? Tak. Tahu pun. Tapi kita buat tak Ustaz? Kita tahu kita buat. Tapi Bila astagfirullah. Bukan ringankan Ustaz. Ketawa bukan. Sebab itulah sahabat kan bila turun ayat apa ni, Allah kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah kata kamu tak akan mencapai kebaikan di sisi Allah sehinggalah kamu bagi apa yang kamu Sayang. paling sayang. Dunia lah. Sahabat ni bagi tak yang paling dia sayang, iaitu dunia? Dia bagi tak? Kenapa dia bagi? Ini yang paling dia sayang ni. Sebab bila Allah bagi tahu yang ni yang paling baik di sisi Allah, yang paling baik dia sayang kat dunia, tak ada nilai dah. Sebab yang Allah nak bagi kekal, yang dia sayang akan binasa. Boleh faham? Bila dia nampak yang akhirat ni, yang ni jadi kecil. Tapi kalau dia tak nampak kelebihan akhirat, dunia jadi besar dalam hidup dia. Okey. Kemudian bila ditanya
kepada orang kafir ataupun orang munafik. Siapa lelaki ni? Soalan tentang Nabi Muhammad sangat-sangat penting. Kalau gagal jawab, ahli neraka. Maka orang kafir dan ataupun orang munafik jawab apa? La daraitu, aku tak tahulah siapa ni, lelaki mana tak tahu. Wala talaitu, aku tak pernah baca pun tentang dia. Sirah dia pun aku tak tahu, sunnah dia pun aku tak tahu. Maka summa yudrabu bi mitraqah min hadid. Kemudian bila dia tak boleh jawab, dipukul dengan tukul besi baina uzunai, antara dua telinganya. Mana atas kepala lah, antara dua telinga, atas kepala. Fayasihu sayhatan, maka dia akan menjerit, yasma'uha man yadihi illa saqalain. Semua makhluk kat dunia akan dengar kecuali manusia dan jin. Ayam, lembu, kambing, ular, semua akan dengar. Jeritan siapa ni? Orang yang kena seksa dalam kubur. Kita kalau kita duduk kat sini, dengar orang menjerit kat luar, apa makna tu? Orang kat luar kita boleh dengar kat sini. Apa maksud? Tak, makna dia tu terlalu sakit lah. Bila jeritan dia sangat kuat dan kita dengar. Betul? Tapi kalau dia dekat Kuala Lumpur, dia menjerit, kita dengar tak? Tak. Tapi yang azab dalam kubur ni, satu dunia dengar. Menunjukkan apa? Terlalu sakit. Bahkan ulama kata, tukul besi yang dipukul kepada mayat yang tak boleh jawab ni, kalau diketuk ke atas gunung, gunung akan hancur. Atas kepala. Sebab itulah azab kubur jangan main-main. Dan sebab itulah Nabi baca azab doa ni berkali-kali setiap hari. Ada seorang tabi'in nama dia Tawus. Kan Nabi sebut dalam satu hadis, bila kamu baca tahiyat akhir, hendaklah kamu minta berlindung kepada Allah daripada 4 jahanam ni. Nabi kata bila baca tahiyat akhir, sebelum salam, minta berlindung kepada Allah daripada 4 jahanam ni. Azab kubur, azab jahanam, azab Masih Dajjal, dan fitnah masa hidup dan masa mati. Jadi Tawus ajar anak dia baca doa ni masa tahiyat akhir sebelum salam. Ada sekali anak dia tak baca. Dia dapati anak dia tak baca doa tu. Dia kata solat semula. Solat kamu tak sah. Solat kamu tak sah. Kenapa? Sebab dia nak didik anak dia minta berlindung daripada azab kubur, sangat-sangat penting. Wajib baca. Seolah wajib baca. Yelah, kita nak berlindung daripada musibah, mudarat kat dunia, kita buat macam-macam. Betul? Naik kereta pakai tali pinggang. Naik kapal terbang pakai tali pinggang. Pakai mask. Naik motor pakai topi. Padahal kalau tak pakai pun okey je. Betul? Naik kereta tak pakai tali pun okey, tapi pakai juga. Tapi kalau tak baca doa ni, risiko dia mungkin kena azab kubur. Okey? Jadi ajarlah anak-anak kita supaya baca. Tapi dalam masa yang sama, ajar mereka jangan buat maksiat lah. Jangan buat maksiat pun ya, baca doa pun ya. Okey. Macam mana kita nak boleh jawab dalam kubur? Supaya kita dapat jawab dan kita selamat daripada azab kubur. Selain daripada baca doa. Apa amalan dia? Saya pernah beritahu, kena buat 2 benda ni. Kalau buat 2 benda ni, kita akan mati dalam iman, husnul khatimah, dan kita akan selamat daripada azab kubur. Siapa ingat? Tak ingat? Siapa yang tak ingat? Oh, ingat pun tak ingat pun tak. Cuba buka surah Fussilat. Ustaz, kalau boleh sebut surah Ustaz. Ustaz kata ayat dengan page, tapi surah senang. Oh, senang. Surah senang cari. Yang susah apa dah? Ya, tak susah page. Page. Jadi nak suruh saya bagi tahu semualah. Yang mustahak Ustaz. Ayat senang. 30 ke? Surah 41.
Surah 41. Sekejap. Ayat 30. Muka surat 480. 480. 30. Okey, Allah kata apa? Cuba masing-masing baca terjemahan dia, betul tak? Salah satu cara nak selamat daripada azab kubur. Jawapannya ada dalam ayat ni. Panjang satu ayat, ada 6,000 ayat lagi. Okey. Allah kata apa? Apa dia? Dua perkara tu apa dia? Yakin kepada Allah. Betul? Yang kedua? Yang kedua, tekuk. Satu, Allah kata sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Apa maksud Tuhan kami adalah Allah? Mana dia betul-betul beriman dan beramal soleh. Kemudian yang kedua, dia istiqamah. Mana istiqamah? Istiqamah mana konsisten. Dua. Ada orang beriman tapi bermusim, tak selamat. Sebab tu Allah kata kalau ada dua ni, satu beriman beramal, yang kedua dia istiqamah. Susah ke dia buat juga, sakit ke, demam ke, tua ke, dia tetap buat. Maka dia akan dapat apa? Tak ayat dalam ayat ni. Malaikat akan turun khususnya ketika dia nazak. Ketika dia nazak, malaikat akan turun dan bagi berita gembira. Apa berita gembira tu? Satu, ada 3 berita gembira. La tahzanu. Pertama, la takhafu. Jangan takut. Takut apa ni? Takut mati, takut apa yang selepas mati, takut azab kubur, jangan takut. Yang kedua, jangan sedih. Sedih pula apa dia? Yalah, apa dia? Sedih ni benda yang kamu tinggal, anak ke, isteri ke, harta, jangan sedih. Sebab apa? Ayat akan datang, mereka akan beritahu, kami akan jaga. Berita ketiga, Syurga yang dijanjikan. Syurga. mana masa nak mati tu, dia telah diberitahu dia adalah ahli syurga. Maknanya dia mati dalam husnul khatimah. Bila mati husnul khatimah, dia akan selamat daripada azab kubur. Jadi jangan baca doa minta berlindung daripada azab kubur sahaja, tapi kena ada dua ni. Satu, beriman, beramal. Yang kedua, istiqamah. Kalau solat fardu, istiqamah solat awal waktu. Kalau lelaki, istiqamah solat di masjid. Jangan bermusim. Ada orang ikut suka dia je, dia nak pergi masjid pergi, tak nak pergi tak. Nak solat awal, tak nak lewat. Itu tak istiqamah. Kemudian istiqamah solat sunat. Solat sunat 12 rakaat, istiqamah. Jangan ikut musim. Baca Quran, jangan ikut musim. Hari Jumaat aja baca, hari lain tak baca. Setiap hari kena baca, tadabbur setiap hari, istiqamah. Bahkan Nabi kata amalan yang paling Allah suka ialah Sikit Islam. yang bukan sikit, dia ambil yang sikit je. Betulkan cara berfikir tu. Akhirnya dia kata sikit, sebab tu dia buat sikit je. Sebab apa? Sebab yang penting istiqamah. Salah tu. Yang penting istiqamah. Kalau banyak, lagi bagus.
Okey. Dan tengok ayat 31. Allah kata apa? Ayat 31. Kami melindungi kamu dalam kehidupan dunia dan apa maksud tu? Kami tu siapa? Malaikat. Kami jaga kamu masa kat dunia. Kami jaga amalan kamu, kami jaga iman kamu, kami jaga keluarga kamu. Dan di akhirat pula, bermula daripada dalam kubur, kami jaga kamu daripada azab kubur. Di padang mahsyar kami jaga daripada panas matahari. Masa titian sirat semua kami jaga sampai betul-betul masuk syurga. Bila dia buat apa? Satu, Beriman dan beramal dan istiqamah. Jadi rugilah orang beribadat ikut musim. Okey. Ya? Tak ada juga yang berilmu tapi kadang-kadang tertipu, disibukkan dengan urusan dunia. Itu pun Allah tak tunjukkan. rahmat Allah. Tak, Allah tak tunjuk sebab dia tak nak. Kita kena minta. Jangan salahkan Allah. Allah sebenar akan bagi mengikut kita. Kalau kita nak, kita usaha, Allah bagi je. Okey. Kemudian saya nak baca satu lagi hadis. Bila masuk kubur, kubur akan himpit kan? Soalan dia, adakah orang kafir sahaja dihimpit ataupun semua akan dihimpit oleh kubur? Ada dalil? Okey. Ada satu hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya daripada Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi SAW qala inna lil qabri daghtatun law kana ahadun najiyan minha naja mina Sa'du bin Ibnu Mu'az. Maksudnya Nabi kata sesungguhnya bagi kubur itu ada daghtatun. Daghtatun ada himpitan. Kalau ada seseorang yang selamat daripada himpitan, maka pastilah yang akan selamat ialah Sa'ad bin Mu'az. Pernah dengar tak kisah Sa'ad bin Mu'az? Dia orang Ansar, pembesar, pemimpin Ansar. Dia banyak sumbangan pada Islam. Bila dia mati, arasy Allah bergegar. Hadis sahih. Arasy bergegar. Kemudian malaikat menyaksikan kematiannya seramai 70,000. Hebat dan mulanya Sa'ad bin Mu'az dan arasy bergegar. Tapi kubur tetap menghimpitnya. Lepas tu Nabi kata apa? Dalam kubur tu, bagi kubur, setiap kubur ada himpitan. Tak ada siapa yang selamat. Kalau ada yang selamat, yang pertama selamat Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az. Okey. Bukan Abu Bakar ke yang bersedekah banyak sekali ini? Tak, ini Nabi bagi setiap sahabat ada kelebihan dia. Ada orang Melayu lah, saya tak tahu, rasa orang Melayu kot. Dia kata kalau setiap kali bercerai, arasy Allah akan bergegar kan? Pernah dengar? Kalau bercerai, arasy Allah akan bergegar. Itu tak betul. Kalau 100 kali cerai satu hari, berapa kali arasy Allah bergegar? Tak betul. Okey, bila Sa'ad bin Mu'az meninggal, satu, arasy Allah bergegar. Yang kedua, disaksikan oleh 70,000 malaikat dan pintu-pintu langit dibuka. Hebatnya Sa'ad bin Mu'az, tapi kubur dia tetap menghimpitnya. Jadi berdasarkan hadis ni, setiap orang bila masuk kubur akan dihimpit. Apa beza orang beriman dengan orang kafir? Orang beriman kata ulama akan dihimpit sekejap, lepas tu lepas. Macam Sa'ad bin Mu'az. Orang kafir dihimpit sampai tulang rusuk berselisih. Kemudian dihimpit sampai hari dibangkitkan.
Sebab itulah hidup kita ni kena banyak duk fikir pasal orang mati. Jangan banyak fikir pasal orang hidup. Bila banyak fikir pasal orang hidup, kita tak akan banyak buat persiapan. Tapi kalau selalu banyak fikir pasal orang mati, kita akan buat yang terbaik. Ya. Okey, cuba buka satu surah, surah Saba, ayat 37. Saba. Surah 34. Ayat 37. Muka surat 452. Sebelah kanan, bahagian bawah. Nak apa lagi? Okey. Cuba masing-masing baca terjemahan. Boleh faham tak? Siapa faham boleh tolong cerita? Siapa nak cerita? Isyraq. Dah baca Isyraq? Okey. Cuba cerita sikit. Tak, baca terjemah faham kan? Boleh faham kan? Ceritalah. Jangan baca terjemahan. Kadang-kadang kita baca terjemah kita tak faham, tapi cerita apa yang kita faham. Boleh? Harta dan anak pinak penyebab untuk kita masuk syurga. Bukan tidak boleh membantu kita untuk masuk syurga. Tapi kita yang bantu kita ialah Kita punya lah. masalah dia. Perkara kita sendiri. Tapi kalau tengok ayat mula-mula, Allah kata apa? Wa ma amwalukum. Tidaklah harta-harta kamu. Wala auladukum, dan tidaklah anak-anak kamu billati tuqarribukum, yang mendekatkan kamu indana, kepada kami, zulfa. Apa makna zulfa? Zulfa ni untuk mendekatkanlah. Allah nak bagi tahu bukanlah harta kamu dan bukanlah anak kamu yang mendekatkan kamu kepada aku. Bukan. Tapi yang mendekat kamu kepada aku ialah iman. Yang kedua, amal soleh. Kemudian Allah bagi tahu, satu, iman dan amal mendekatkan kamu kepada aku. Yang kedua, akan dapat pahala berlipat kali ganda. Berlipat kali ganda kan. Amalan satu jadi 10, jadi 700 dan berganda-ganda lagi. Kemudian di akhirat pula masuk apa? Masuk syurga ghurufat. Ghurufat ni syurga-syurga yang mewah dan aminun, aman, sejahtera. Malika. Boleh. Jadi maksud ni Allah nak beritahu apa? Harta tak ada guna. Anak-anak tak ada guna. Yang berguna iman dan amal soleh. Jadi perbanyakkan iman dan amal soleh. Jangan perbanyakkan harta tapi iman dan amal sama. Iman ialah percaya. Kita beriman
Allah adalah Tuhan kita, Allah pencipta kita, Allah bagi rezeki. Lepas percaya, buatlah. Kalau percaya tapi tak dengar cakap dia, itu tak beriman. Bila percaya, beramal. Jadi tanda bukti kita beriman ialah beramal soleh lah. Yang satu, bila kita meninggal, tinggalkan ilmu dengan anak soleh. Macam mana? Bila meninggal kan, tinggalkan ilmu dengan anak yang soleh kan. Macam mana, apa kaitan tu? Tak ready lagi. Okey. Nabi kata bila mati anak Adam, semua amalan terputus. Yang tu kan, kecuali 3. Satu, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Okey, soalannya apa kaitan dengan ayat ni? Okey, ayat ni, ayat yang kita baca tadi, Allah kata harta dan anak-anak tak guna dan tak boleh mendekatkan kepada aku, tapi yang boleh mendekatkan apa dah? Iman dan amal soleh. Okey, yang 3 tadi, sedekah jariah, amal soleh lah. Sedekah jariah tu amal soleh. Yang maksud harta tak berguna bila kita cari, kita simpan, tak sedekah, tak jadilah amal soleh kan. Lepas tu anak, ayat yang kita baca, anak tu tak ada guna. Tapi bila anak tu anak soleh, dia doa pada kita, anak tu sebenar amal soleh. Amal soleh daripada hasil siapa? Kita didik dia, kita bagi masa untuk mendidik dia, amal soleh lah. Tapi kalau sekadar anak tak soleh, rugi. Boleh? Okey. Kita amalan kita Ustaz, hanya amalan kita, tapi syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata kita bawaannya kita, semua yang kita bawa. Adakah kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak ada syafaat Nabi Muhammad untuk pertama untuk orang yang sepatut masuk neraka, Nabi bagi syafaat tak jadi masuk neraka. Yang kedua, untuk orang masuk neraka sekian lama, Nabi bagi syafaat dia keluar awal. Yang ketiga, untuk orang yang masuk syurga sepatut rendah, Nabi bagi syafaat tinggi darjah. Okey? Jadi kita kalau di akhirat besok, mungkin kita tak layak masuk syurga, mungkin dengan syafaat kita boleh masuk syurga. Jadi dapat bantuan. Tapi jangan tak beramal. Sebab apa? Tunggu dapat syafaat Nabi. Sebab hari kiamat Ada orang beriman boleh tak bagi syafaat? Boleh. Orang beriman boleh bagi syafaat dengan izin Allah. Kerana ada hadis, bila kita masuk syurga, kawan baik kita pergi masjid sama-sama, pergi umrah sama-sama, tengok-tengok tak ada dalam syurga. Kita pun minta pada Allah, ya Allah, kawan aku tak ada ni. Bila tak ada dalam syurga, makna duduk mana? Maka boleh tak tolong bagi syafaat pada aku untuk aku tarik dia daripada neraka masuk. Allah kata cari. Kemudian dah cari, ada lagi kawan dia yang masih dalam neraka. Allah kata last sekali, cari kawan kamu yang imannya sebesar zarrah. Makna masih ada iman, la ilaha illallah. Dia pun cari keluar. Lepas tu tak ada lah. Bila sebesar zarah dah tak ada, makna kufur lah. Okey? syafaat ni nanti masa hari kiamat, kesusahan di hari kiamat. Ya. Dia manusia ni betul-betul perlukan syafaat di akhirat. Kat dunia sombong. Bodoh dah sombong. Tak nak ikut sunnah Nabi kan? Sebenarnya ikut sunnah Nabi itulah proses untuk dapat syafaat. Jangan sombong dengan sunnah Nabi. Jangan sombong. Contohlah Nabi kata salah satu cara nak dapat syafaat, prosesnya bermula kat dunia selain pada amal sunnah Nabi. Bila kita buat ni, wajib dapat syafaat Nabi. Buat apa tu? Selawat je, ha? Tak yang lain. Tak, itu betul lah. Ada satu amalan yang Nabi sebut dalam hadis. Siapa yang buat ni,
wajabat syafaati, wajib dapat syafaat aku. Iaitu bila dia dengar azan. Bila dengar azan, lepas azan dia berselawat, kemudian dia baca raditu billahi rabba wa bil islami dina abi muhammadin nabiyya, kemudian dia baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah. Dia minta untuk Nabi, wahai Tuhan bagilah wasilah pada Nabi. Maka Nabi kata siapa baca doa ni wajib dapat syafaat aku. Tapi kena pergi solat lah, jangan jawab azan duduk kat rumah. Tapi kalau kita dengar azan sikit-sikit terlepas. Kan masjid Ustaz. Ada bila kita kadang-kadang kita tu tak boleh. So kita sendiri buat kita macam mana? Pindahlah rumah dekat masjid bagi dengar clear sikit. Tak boleh. Nabi kata siapa yang mendengar azan hendaklah jawab sebagaimana muazzin. Nabi tak kata siapa yang dengar rakaman. Jadi kena dengar azan live. Tadi saya makan dekat apa ni? Dekat tu lah. Dekat maghrib. Orang main bola kan. Tiba-tiba azan. Tengok semua berhenti. Saya kata bagusnya hormat azan. Habis azan dia sambung balik main. Itu budaya Melayu. Sebenarnya itu bukan hormat. Itu permainan azan. Sebab Allah kata hayya 'alas salah, jom solat. Bukan jom jawab azan. Hayya 'alas salah, jom. Okey, saya nak baca satu hadis lagi. Last. Antara sebab manusia diazab dalam kubur, satu masa Nabi lalu di tepi kubur. Kemudian Nabi kata, Nabi kata, Nabi lalu dekat kubur, ada dua kubur. Nabi kata innahuma la yu'azzabani. Dua penghuni kubur ni sedang diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabirin. Dua-dua ni bukan diazab pada dosa besar. Ulama beza pendapat lah. Maksud apa? Ada ulama kata manusia menganggap dua ni bukan dosa besar. Tapi Nabi kata wa ma yu'azzabani fi kabir wa innama kabir, sebenar dosa besar. Apa dia? Amma ahaduhuma, salah seorangnya ialah la yastatiru minal baul. Seorang tidak bersihkan kencingnya betul-betul. Tak bersih kencing ni dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Sebab apa? Ni Nabi nak bagi tahu kebanyakan manusia diazab punca sebab tak jaga kencing. Sebab bila tak jaga kencing menyebabkan wuduk batal. Bila wuduk batal, solat batal, dosa besar. Dan yang kedua, namimah. Namimah ni mengadu domba. Cakap pada kawan ni akhirnya bergaduh. Maka antara punca manusia diazab dalam kubur. Kemudian Nabi ambil pelepah tamak, Nabi belah dua. Satu Nabi letak kubur ni, satu Nabi letak kubur ni. Sahabat tanya kenapa kamu buat macam tu? Semoga Nabi doa, semoga selagi mana pelepah tamak tu basah akan meringankan azab. Tapi ulama beza pendapat. Adakah itu sunnah Nabi yang boleh kita buat? Pendapat paling kuat itu khusus untuk Nabi, bukan sunnah Nabi. Apa dalil? Tak ada seorang pun sahabat buat. Kalau itu sunnah Nabi, orang yang paling pertama buat siapa? Sahabat. Tak ada satu pun hadis Abu Bakar ke Umar ke Osman ke buat, tak ada. Yang kedua, yang boleh meringankan azab tu sebab apa? Sebab pelepah tamak ke? Sebab basah ke? Sebab doa Nabi. Sebab doa Nabi. Sebab kalau sebab basah, dalam ayat Quran Allah kata tidak ada satu pun makhluk Allah melainkan semua bertasbih, berzikir. Betul? Pokok kering ke pokok basah berzikir. Jadi pendapat paling kuat yang letak pokok atas kubur tu adalah khas untuk Nabi sahaja. Kita kena letak apa? Sunnah Nabi letak batu.
Nabi pernah kubur Osman bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi letak batu satu sebagai apa? Sebagai tanda itu adalah kubur. Itu je. Yang pasal kepuk-kepuk tu patut tulis nama, bukan sunnah Nabi. Jangan buatlah. Yang dah lepas-lepaslah. Kenapa kita nak buat benda yang merugikan kita? Kan? Lepas tu ada kos tu. Nak beli kepuk apa semua tu. Ada kos dia. Tak kali batu tulis nama. Tak boleh tulis nama. Untuk apa tulis nama? Kita pergi kubur syuhada di Jabal Uhud kan? Siapa kat situ? Hamzah. Sayyidus Syuhada. Sahabat antara sahabat paling mulia. Tak ada nama pun. Sahabat-sahabat Nabi, kubur mereka semua tak ada nama, tapi mereka lah antara yang paling mulia. Jadi kemuliaan seseorang bukan sebab nama dikubur, tapi sebab dia mati dalam beriman. Tak perlu tulis nama. Siap dengan tarikh. Tak, sebenarnya kita pergi ziarah kubur apa tujuan? Nak mengisahkan kita. Jadi nak mengisahkan kita, perlu tak kita tahu kubur siapa? Tak perlu. Yang kedua, manfaat kedua ziarah kubur untuk kita doa pada orang mati. Dan kalau kita nak doa pada orang mati, perlu tak kita tahu kubur siapa? Doa je lah, ya Allah ampunlah dosa ibuku yang dah meninggal. Perlu tak kita beritahu kubur yang berwarna hijau yang sebelah kanan? Tak perlu. Tahu pun. Memanglah. Tapi Ustaz sekarang kalau macam buka keran apa ni kena ada jarak kan. Daripada siap-siap yang buat macam tu, kotak macam tu. Kalau dah buat macam tu, kita tak ada pilihan, itu bukan salah kita. Tak apalah. Jangan kita sengaja buat. Okey, boleh Jadi tolong jaga dua benda ni. Sebab kebanyakan manusia dia azab sebab dua ni. Satu, tak jaga kencing. Yang kedua, mulut. Bahkan ulama kata mulut boleh diterjemah dalam bentuk tulisan WhatsApp. Kadang-kadang ayat kita 2-3 patah menyebabkan orang bergaduh. Itu termasuk namimah. Punca dia azab. Jaga mulut, jaga pen. Jaga jari. Okey, cukup lah. Ada soalan? Soalan ada Ustaz, saya nak tanya dalam Ustaz ni nama Anak Syugari Syuka Umar Sulaiman. Dia kata kalau kita lepas solat, kita doa masa kita dalam solat, wujud bla 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 bla. Bila kita dah habis solat, Apa tu? bila kita dah habis doa, habis solat, kita tak payah doa dah. Kita doa cuma semasa kita sujud. So lepas dia baca ayat Quran, there's no such thing as dia kata in English dia cakap there's doa after the prayer. Siapa cakap? Ustaz tu cakap. Okey. Dia Nabi sebut doa yang terbaik, Dia orang beriman, dia cerdik, dia berakal. Bila dia berdoa, dia nak diterima oleh Allah. Bila nak diterima, dia pilihlah tempat dan waktu terbaik. Betul? Jangan sembarangan berdoa. Bila waktu terbaik? Dalam solat. Dalam solat pula, bila waktu doa yang terbaik? Masa sujud. Okey? Bahkan solat tu sendiri adalah doa. Bermula pada doa iftitah sampai sebelum salah, semua penuh dengan doa. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Jadi doa terbaik dalam solat. Okey? Dan bila kita dah berdoa dalam solat, tak perlu lagi kita berdoa selepas solat. Tetapi salahkah berdoa lepas solat? Tak salah. Ada hadis. Ada hadis. Cuma keutamaan ialah doa dalam solat. Lepas tu orang Arab, kita pergilah Mekah ke Mesir ke Jordan, lepas solat dia tak berdoa. Sebab dia utamakan doa yang terbaik iaitu dalam solat. Pancang pun tak apa Ustaz. Tak, kalau kita solat seorang boleh doa panjang. Boleh. Kalau kita solat seorang nak baca doa ketika sujud setengah jam, boleh, tak ada masalah. Nabi kata perbanyakkan doa ketika sujud. Perbanyakkan. Setengah jam silakan. Cuma takut pensan lah. Dan tak semestinya yang akhir boleh tiap-tiap sujud. Nabi tak sebut sujud yang mana.
Cuma kita, kalau kita baca doa sujud pertama panjang aja. Bangun-bangun tunggu bagi salam sebab ingat rakaat akhir. Takut keliru. Saya pernah berlaku tu. Kita baca doa panjang masa sujud yang awal. Rasa lama solat, bangun-bangun bagi salam. Tak cukup lagi. Jadi supaya selamat kita baca doa sujud yang akhir. Cuma elakkan baca ayat Quran dalam Elakkan, tapi kalau kita baca ayat Quran dalam bentuk doa dan niat nak baca doa, ulama kata tak apa. Bagus sebelum ayat habis Ustaz berdoa kan? Ya? sebelum salam. Tak, kita nak baca doa sebelum salam. Yang kita baca doa minta berlindung daripada azab kubur, azab jahannam kan. Kemudian kita nak tambah doa lain, silakan. Tak ada masalah, boleh. Tapi syarat dia dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Itu waktu terbaik. Ambil wudu orang perempuan. Kena ambil wudu boleh kan just boleh macam itu. Dia sunnah Nabi sapu semua kepala, sunnah lelaki dan perempuan. Lepas tu kalau lelaki bila patah belakang, pergi ke belakang patah balik. Bagi lelaki lah. Tapi perempuan tak payah. Perempuan just sini. Perempuan daripada depan pergi belakang, lepas tu angkat terus. Tiga orang kat sini. Sunnah Nabi yang terbaik satu kepala. Itu sunnah. Bukan masalah. Tapi kalau 3 orang rambut sah, cuma kurang afdal. Kurang afdal. Ya, ada hadis. Ada hadis Nabi sapu kepala, kemudian patah balik, kemudian terus masuk telinga sekaligus. Pun ada sahih. Satu lagi riwayat Nabi buat berasingan. Kepala asing, telinga asing, dua-dua betul. Tak, dia sunat. Yang pergi sekali ni itu wajiblah, tapi patah balik sunat. Jadi kalau kita nak pahala banyak, patah baliklah. Telinga tak wajib Ustaz? Telinga ulama beza pendapat, tapi pendapat paling kuat wajib. Saya boleh buat macam ni, lepas tu terus sapu. Betul itu. Betul. Saya belakang macam ni. Tak, bagi penuh telinga lah, sebesar telinga tu. Okey. Lagi satu, bisa kita berdoa dalam sujud. Kita ingat dalam hati, dalam bahasa boleh kan Ustaz? Tak sebut lah. Dia doa yang terbaik Nabi kata fajtahidu fi doa. Hendaklah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Apa makna bersungguh-sungguh? Sebutlah. Allah tahu dalam hati kita, tapi Allah nak tengok setakat mana kita bersungguh. Sebab itulah semua doa daripada Nabi jelas, clear. Mana kita bacalah. Tapi Ustaz, kita nak sebut, kita nak dalam Arab. Sebut dah dalam Arab. Kita nak sebut dalam bahasa kita sebab kita ada doa lain. Terjemah dalam bahasa Arab. Belajarlah bahasa Arab. Dia kalau doa bahasa Melayu, kita nak sebut juga, bacalah lepas solat. Lepas salam. Dia ulama kata dalam hati tu bukan doa lah, dia lebih kepada macam berazam. Doa ni kena ada tunjuk kesungguhan. So kalau buat dengan bahasa Macam kita minta sesuatu dengan suami lah, sebut ke pakai dalam hati je? telepati Ustaz. Tak payah cakap lain, lain Ustaz. Apa-apa yang lain? Suami lain, Allah Apa-apa yang lain? lain, Allah listen dia tahu apa dia. Okey, saya bagi contoh. Suami kita dah dengar dah kita berbisik nak barang kemas. Cuma dia belum cakap lagi. Suami dah tahu. Macam dia tahu. Dia memang kita kan suka bercakap. Jadi suami kita dah tahu. Tapi suami kita tak akan bagi walaupun dia dah tahu kita nak. Sehingga kita minta. Dia nak tengok setakat mana kita bersungguh. Kita dengan anak kita pun sama. Kadang-kadang kita tahu anak kita memang dah cakap pada orang lain dia nak handphone kan ataupun laptop. Kita dah tahu. Tapi selagi dia tak cakap pada kita, kita tak akan bagi. Kita nak tengok setakat mana dia nak. Ustaz, kita minta sekali, dia kata dia cakap 10 kali. Apa dia? Kita minta sekali. Ha? Kita dah cakap 10 kali. Tapi nangis tak Ustaz? Sebut je lah. Dia kalau nak sebut juga bahasa Melayu, baca lepas solat lah.
Di luar solat. Sebab sebut yang bukan Ustaz. Okey, dah. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل